Episod kali ini dibawakan khas oleh Suzibi.sg. Siapa-siapa tahu kalau masih boleh jual ke tak boleh jual. So first part of the video, I cakap dengan orang, look, tak boleh guys. Kawan bapa I lah, dia share lah apa posting kan. Dia cakap, oh ni anak Yahudi. My dad actually message dia lah, cakap, oh ini anak aku. Number one podcast. Suka tak suka, tetap number one. Hai guys, kita jumpa lagi di Number One Podcast bersama saya, tamu saya Number One. Dan diharapkan anda yang sedang mendengar tu nak tahu apa jawapan Atika tu. Terima kasih lah kerana datang balik ke Number One Podcast ni. Dan yang kata orang tu ya, sedang berpuasa ketika ini, diharapkan puasa anda semua jalan dengan lancar. Yang mungkin tengah sakit sakit kurang sihat, kalau boleh jangan makan kat halayak ramai. Okay, kita kena hormat orang. Jangan kasih reason, alasan aku datang bulan aku sakit so aku boleh makan lah. Tapi tak payahlah sampai kat dekat Kan? tempat corner kecil-kecil, Sembunyi-sembunyi, tak mau sembunyi sampai macam tutup ke makan kat toilet, taklah sampai gitu sekali. Kan, Be gitu. mindful lah sikit ya. Yeah. So again, terima kasih kepada Suzibi kerana bagi tempat berteduh kita ni untuk buat podcast ni. Dan kalau korang yang mungkin nak melangsungkan perkahwinannya tengah plan lepas puasa ni tu, kita kahwin. Tak tahu ke apa tengah buat planning ke, tak tahu mana nak pergi Cik Mak Andam, boleh ke Suzibi. Kalau nak try tanya harga dia pun The best. kan the best One of my favourite. My favourite makeup artist, one of my favourite. Ni bukan dibayar untuk cakap baik-baik bukan. Dia tak sponsor dia sponsor dia. Tak Tapi sponsor tempat. dia sponsor tempat untuk dia, but not for me. Tapi memang Suzibi makeup is. Dia dah buat artis kat Singapore, kat Malaysia, apa-apa semua. Indonesia pun dah yes. pegang. So you all boleh lah kalau nak cuba-cuba. Yang nak jadi tamu, okay, ataupun nak jadi main sponsor Number One Podcast untuk in future, boleh email di susutvc@gmail.com. Saya akan personally balas. Kalau tu je. Yang nak jadi tamu puaka pun boleh, tapi tu bukan saya balas, orang lain balas. Ada stand tu? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Takut Actually tak suka tengok cerita tu. Okay. Why do this to yourself? Kan? takut Takutkan sendiri. Nanti dah dengar Kenapa? orang cakap pasal toilet, nak pergi Faizah toilet, je. takut. Exactly. Okay, kita jangan melencong kat lain. Jangan lari. Kita berbual pasal yang topik hot tu. Okay. Kenapa at that time of you keluarkan kata-kata ataupun statement tu sebenarnya apa? Sorry, personally I tak baca, I tak ikut. Really? Tak. Wow. Orang cakap gini, okay. Oh, is it? Serious? Dah tu je. Wow. Sebab benda ni, Actually tak banyak orang tahu cerita keseluruhan dia. Ada orang kawan bapa I lah. Dia letak kat Facebook dia cakap, dia share lah apa posting kan. Dia cakap, ni anak Yahudi. Oh yeah. Then my dad actually message dia lah, cakap, ini anak aku. Dan lepas tu dia cakap, tak tahu kenapa dia buat gini Dia cakap dia buat apa? Entah. Diorang cuma macam share sebab macam marah, tapi diorang tak tahu the entire story. Dia dengar apa orang cakap gitu. So a lot of them, diorang setakat dengar apa tahu, Atika nak tutup macam rezeki orang. Nak tutup rezeki orang. That's the statement that everyone, even sampai sekarang that everyone cakap pasal, and that's why sampai sekarang banyak orang still macam like marah with me. But the thing is, this happen bila? Kira kan dah 4 tahun 2020, 2020. Time COVID Time COVID. Time COVID bulan puasa, first day bulan puasa. Okay. Time COVID, first day bulan puasa. And all this time actually, polis dah polis dah saman orang yang come up with yang doxing lah. Basically doxing macam dorang letak on social media, like I punya muka, I punya my family punya muka, macam mengaibkan je. Mengaibkan lah, is like defaming lah. Kan. So polis dah saman dah orang tu, because dia dah buat investigation and found out actually is a lie. Itu adalah fitnah. Tapi tetap orang tak baca that part.
Okay, so sekarang ni masanya untuk kalau mungkin So sekarang I cerita, okay? Actually I dah cerita tau. Dah cerita. I pernah lah, tapi tak banyak orang tak nak dengar. kita cakap lagi Cakap kat je sini. lah So stay on, okay? Boleh. So during bulan puasa, before bulan puasa, semua tengah sibuk nak prepare for puasa. I pun tengah sibuk prepare for puasa. Then during that time, tiba-tiba kan ada macam COVID. And I actually that time I kerja enrichment center, macam tuition center gitu. Tapi it's not tuition academic lah. It's tuition music. So I am managing the whole center and it's baru tau. So I know lah what is going to happen next. Diorang dah, because kadang-kadang diorang dah give us in advance macam, okay, kita akan stop ni dulu, kita akan stop tu dulu and stuff like that. And that's when I realised, they are going to stop quite a lot of things. Diorang akan buat kita like stay kat rumah. Then how is it going to be for banyak-banyak all the home-based business? Because at that time, I actually very active tau. Like promote home-based business. And nak kata 90% yang I post tak sponsor tau. Macam diorang tak bayar. Diorang tak bayar. Diorang cuma macam, I nak kasih you makan, you boleh tolong tak review gitu kan. Review kan and everything or like post. And I would do like, for free like ikhlas I buat. And it's not easy tau nak buat. Orang ingatkan setakat depan kamera dan cakap pasal makan. I nak pakai tudung, nak kena and then dengan sikit. budak-budak lagi, and then nak make sure diorang duduk diam-diam, and then nak and make sure. So people tak fikir it's a lot of effort to put into that. But I don't mind. Tolong home-based business, tak apa I buat. Tapi bila I buat tu, that's when I start to develop macam relationship lah. I dah start macam rapat dengan some of the business. So some of this home-based business, like ada is this nenek, dia tinggal dengan cucu dia. It's only diorang dua je. So nenek dia tolong masak, cucu dia tolong post. And cucu dia is only primary school. At that time dia primary 6 like that. So diorang pun tak tahu boleh jual ke tak boleh jual. So diorang jual, tak salah diorang jual macam iftar program. So you bayar for that 1 month, then diorang hantar iftar kat rumah, like just like that. So that is one of those. And there are people masa macam tak tahu. And during that COVID, kita buat content. So kita cakap kat IG, actually boleh ke tak boleh, and then macam mana, how is it. And then at the same time pun COVID was something that is berbahaya. Orang, orang like people die because of this. It's not something bahasa macam a normal flu like how it is sekarang. Ambil nyawa lagi. Jadi kita pun macam takut kan. So I tanya like on IG story, I tanya siapa-siapa tahu kalau masih boleh jual ke tak boleh jual. So I pun nak tahu kan whether I boleh order ke tidak. Then half-half, some kata boleh, some kata tak boleh. Then some kata I dah call tak boleh. Some kata I from this persatuan, I boleh. Nah cakap got such thing Ni boleh tak boleh. So some also message I, you boleh buat content tak tu, tanya whether or not boleh ke tak. Then I was sitting down, and being a content creator, kalau kita nak buat something, kita nak something yang boleh tolong orang. So I don't want to just cakap tak boleh or boleh and that's it. I want to go further. So I buat some calls, and then I found out that you tak boleh jual, cannot, home-based business tak boleh jual, tapi kalau you ada central kitchen, you boleh. So I call this central kitchen kat Yishun. Then I tanyalah, you have space? You ada space tak? Kalau you ada space, I boleh raise fund, atau you nak macam sponsor, then I boleh buat macam, okay, kita buat schedule. Mungkin this timing and one home-based business boleh masuk, then another timing another home-based business masuk. I ingat nak buat gitu. So it's supposed to be ada 3 parts lah for this content. So I buat first part first. So and the thing is, I tak nak macam, I'm not a government. I tak boleh cakap, hey guys, welcome to my channel. Actually tak boleh jual. Diorang macam, betul ke tak betul? So I put on speakerphone.
And I video record I punya conversation on that speakerphone dengan orang tu. I cakap, boleh ke tak boleh? But if dorang is under this food punya this persatuan, dorang boleh ke tak? What if dorang ada ni? Boleh ke tak? So dia cakap tak boleh. So first part of the video is that video, and I cakap dengan orang, look, tak boleh guys. And at the same time, kita it's not safe lah. You know, I try to still okay lah, it's not safe. Okay, relax dulu and see how it is. I post tu je dulu. Because at that time also, I actually nak jual my own brownie. Because I tuition center tau. So kalau orang, I ada kelas baru I dapat bayar. Kalau tak ada kelas, tak ada bayar. And my husband pun that time pun ajar DJ. So kita betul-betul tak ada income. So I fikir nak buat apa? Okay, I buat brownie lah. So I pun actually looking for answers untuk diri I sendiri. While at the same time tolong, you know, all the home-based business that I've been working with. Then that video keluar. Then suddenly everybody start to macam, kenapa kau call? Sekarang, you know, kau macam pauto lah. Like, why you pauto to the government? Kita masih nak jual. I'm like, I tak cakap anybody masih nak jual. I cuma tanya diorang, boleh jual ke tak jual. That's all. And I call is calling center. Then, after that, the next day or something, surat khabar keluar. Cakap that, you know, tak boleh jual. Tapi artikel tu sendiri letak, memang tak boleh jual from before I call pun. Okay. Tapi some people screenshot that surat khabar, diorang circle tarik surat khabar tu. Instead of dia punya content dia. Tu yang buat orang lagi marah. But actually during that time, I post tak sampai 1 jam. Banyak orang marah and I check tau. I cuma ada around 200 plus views. Then because orang marah, walaupun I nak buat more content pasal ni, I tak nak macam tambahkan lagi. Bulan puasa right, the next day. Just tutup lah. So I delete. So actually dah tak apa-apa. But the next day, ada orang actually record that video I letak kat Facebook. And I jarang kat Facebook. I tak pakai langsung lah my Facebook. So when diorang tak kat Facebook, tapi dengan caption besar-besar tau. Like, dia nak tutup, you know, business home base. Dia letak kat home base businessnya page. And video tu pun, it's not video keseluruhannya. The video tu terpotong. Jadi, I punya explanation tak habis. Tu yang orang macam, dia nak tutup business lah and stuff like that. At that time, I betul-betul tak tahu what happened. Adalah kawan media kita lah. Dia call, dia macam, kau kita. Then like, asal what happened? Ada orang ni buat video cakap nak pergi rumah you, bantai you all. What's going on? That, cause I kan, like I tell you what, I actually schedule all that I punya post. Lepas tu I tak. So, I haven't checked Instagram. So, when I nampak, what's going on? Okay, tutup. Sampai dia post gambar my anak. That time my anak was only 3 tahun. Dia post gambar my anak semua. So, I terpaksa tutup my Instagram lah. It's, I punya safety. Dah ceroboh. I punya, like, I rasa tak selamat lah. So, bila all these things happening, I tutup everything. I tak tahu what's going on. But I dapat macam information dari macam family, semua cakap like, you know, ada this person cakap pasal you, this person cakap pasal you. Then like, what? This is, like, suddenly macam it was big. That, and I no clue. Then I found out it's actually from that Facebook post. And then worst is, dah lah post tu is not the full truth. Dia bukan keseluruhannya. And then lepas tu, orang post that post. Tapi lagi pendekkan cerita. The next thing you know, Atika nak try to tutup rezeki home-based business. Then macam, what? Like, far, really, it's far from apa niat you sebenarnya. Then sampai and that time sampai I have to stop lah. I terus apa yang I nak buat for the central kitchen semua, I cakap stop. Tak boleh. Because orang dah start, diorang betul-betul like sampai call, email, message, my number,
my boss punya number, diorang call non-stop email dekat sekolah that I tengah mengajar, my family semua kena, address I, gambar lama-lama I, zaman-zaman muda, Semua dah happy-happy, keluar, huri-huri, semua dah start keluar. Address I tempat kerja mana, address mother I, semua diorang letak. It was like that. Then I terus, cause that time I was suffering from depression dengan anxiety. Due to benda ni? Tak, before that memang dah ada memang gitu. dah ada. But it somehow datang balik. Trigger, like very strong. That one point in time, I actually I tak ingat what happened. I tahu I ada anxiety attack. And then I dapat macam character disassociate. Maknanya macam I jadi orang lain. Then I jadi orang lain, I start to like shout I dah start pekik kat semua orang kat hospital. I was like going like, aku tak call orang lah sial. Like I was like really I don't even know. And by that time I tak ingat. This is what my husband cakap, sampai I kat hospital. And then hospital kasih medication. This medication buat I rasa macam kebal. Rasa macam really tak terfikir macam I macam gini all time macam. Macam gitu je. Stone lah gitu. Stone habis. Shock lah, tapi macam tak best lah. Okay. Dia macam best tak best. So you went through all that tu. Yes. And during that time pun kita adalah call kita ada call polis. Because really sampai polis nak kena patrol kita punya rumah selalu. Sampai jiran pun nak kena letak kamera kat luar. Because semua dah tak takut. Semua dah start takut. I tak buka pintu, I tak buka tingkap. Macam ancaman kan? For the entire 1 bulan puasa tu, kita tak buka pintu, tak buka tingkap. Takut orang nak hantar gambar barang, orang nak hantar barang, write nama lain. Kalau macam kawan nak hantar makan, I tak dapat beli makan, kita semua takut nak keluar beli beras pun takut. Jadi kat rumah tak ada barang, tak ada makan. Habis kita tak ada kerja. Habis kita ada anak. So kawan-kawan hantar makan, tapi write nama lain lah. Tapi adalah orang macam nak ketuk tingkap ke, macam nak test market macam, macam nak test lah. Ada. Kadang-kadang I keluar, even until now tau, I keluar, nanti ada lah macam, wah tu lah tikam mazan. Takut tau. Yalah. Lagi-lagi kalau dengan anak kan, kadang-kadang boleh nangis macam, nanti my mom, my dad atau my husband nak kena pick me up. Dah trauma phobia lagi. It's really true. Kan. So korang ni, habis orang yang sebarkan fitnah ni jadi apa? Dia kena saman lah, tak salah. Tak tahu actually. I tahu I think dia kena warning dulu. Because at that time doxing pun baru juga is illegal in the system. So tak salah dia kena warning ke dia kena saman. Something like that lah. I pun tak nak ambil tahulah. Pada I macam, okay, justice is done. Okay dah. Okay. And by that time dah setahun lebih baru macam dah settle police case tu. Setahun lebih. Orang dah tak interested dah. Saga dia. Wow. So apa nak cakap kan dah lupa. So lama ke? Okay, senang nak cakap gini lah. Korang pun memang social media ni macam-macam boleh buat. Kalau you cakap panjang je potong dah jadi cerita lain. So korang yang macam lain kali jangan ambil ikut dengar je daripada apa cerita ni kita belajar. Jangan ambil 100% daripada mulut orang. Kalau betul-betul you nak tahu kesahihannya, you pergi jumpa orang tu. Ya. Lepas tu yang suka buat potong-potong, mungkin haters ke. Ini masanya untuk aku hentam kau. Kau buat gitu. Again, to me kata orang tu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. And then biar orang buat kita. I think there's something for you in future yang lebih gah lagi. So mungkin kat sini orang yang mungkin yelah tengah ada gangguan ke, asin macam orang kutuk ke, orang apa ke, you all just zikir je lah. Minta tolong pada Tuhan. Zikir je lah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitulah kononnya. Kalau betul lah sebutan saya tu wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Banyak sebut je. So yalah, yang dah rasa macam, besides macam ancaman ke, kena kutuk macam gini, benda-benda lain pun kalau you ada masalah,
walaupun masalah kecil sikit, you jangan nak ambil pot sangat lah. Kan? Kalau sekarang ni, you masa nak ambil pot juga, wah, kenapalah hidup aku macam gini, macam gitu. Self-pity, you fikirkan apa yang terjadi sekarang kat negara jauh tu. Diorang lagi teruk daripada apa yang kita ada sekarang. So, bersyukur je lah guys. Bersyukur je. So, nak tanya. Bila benda ni semua berlaku, you kan pelakon kan? So, macam mana? Kena ban ke apa? Number 1 Podcast. Suka tak suka, tetap number 1. Episod yang baru anda dengarkan dibawakan khas oleh Suzibi.sg.